Okey, baik. Hari ni kita akan masuk tajuk celik wang. Okey, tajuk celik wang ni lebih kepada tajuk kesedaran lah untuk awak. Okey, tajuk kesedaran. Tak apa, kita akan belajar kejap lagi. Kita tengok dulu objektif dia pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini adalah menguruskan kewangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Okey, maksudnya dekat sini, bila awak dah habis je belajar hari ni, awak dapat tahu, awak dah kenal cara menguruskan wang secara efektif. Apa yang dimaksudkan dengan efektif? Okey, efektif ni adalah secara berkesan. Okey, yang kita cerita pasal efektif ni adalah secara berkesan. Cara berkesan kita menguruskan wang. Okey, asas kepada simpanan dan juga perbelanjaan. Maksudnya dekat sini, bila awak ada duit, awak tahu macam mana cara untuk simpan dan macam mana cara untuk belanja. Okey. Dan menurut cikgu yang nak rujuk buku teks, boleh buka buku teks Matematik Jilid 2, muka surat 33. Ya, ya. Okey dah. Okey, baik. Apa sebenarnya kita nak belajar ni? Okey, contoh cikgu bagi. Contoh cikgu bagi. Duit berapa ni? RM5. Okey, awak semua tahu nilai dia RM5. Okey, RM5. Kebiasaannya bukan semua. Tetapi selalunya RM5 ni adalah diberi oleh ibu dan bapa awak untuk awak belanja harian di sekolah. Sebelum kita cuti COVID ni lah, betul? Okey, mesti ada antara ibu dan bapa awak akan bagi RM5 untuk awak belanja di sekolah. Okey, apa yang awak buat dengan RM5 ni kalau sampai sekolah? Siapa boleh bagi idea? Siapa boleh bagi cadangan? Dengan RM5 ni, apa yang awak buat di sekolah biasanya? Apa dia, Faris? Boleh raise hand, boleh. Okey, beli makanan. Okey, beli makanan. Kita dengan RM5 ni, kita boleh beli makanan. Ya, Afif. Seterusnya. Beli air. Okey, beli air. Beli air. Okey, seterusnya. Apa lagi yang awak buat dengan duit RM5 kalau dekat sekolah? Okey, Faris kata dia simpan. Okey, simpan. Ya, Afif. Ya, Afif. Tak dengar? Beli buku. Okey, beli buku. Beli buku. Ya, Kadir. Apa dia? Tak dengar, Kadir? Beli karipap. Beli karipap tu kita masuk bawah makanan lah, Kadir ya. Makanan tu, karipap tu makanan lah. Lagi apa lagi? Beli alat tulis tu maksudnya kita masuk bawah buku ni lah. Alat tulis sekali lah. Alat tulis. Okey. Dengan harga, dengan duit RM5 ni, awak buat semua yang awak buat ni. Awak beli makanan, awak beli air, awak simpan dan juga awak beli buku. Okey, dengar sini kelas Okey, bila awak ada duit macam ni, awak kena tahu berapa ringgit kah yang awak guna untuk beli makanan? Siapa boleh jawab? Okey, Faris kata dia beli makanan RM3. Okey, dia beli makanan RM3. So daripada RM5, awak dah beli makanan, awak kena buat apa? Awak kena tolak. Tolak dengan RM3. Awak akan tinggal berapa ringgit? RM2. Cukup padam ini Okey. Awak akan tinggal RM2. Okey. Dengan baki RM2 ni, bolehkah awak beli air ataupun awak simpan ataupun awak beli buku? Boleh. Okey, lagi? Dengan RM2 ni awak nak buat apa lagi? Siapa angkat tangan tu? Tak ada. Tak ada pula. Dengan RM2 apa lagi awak nak guna?
Awak simpan. Awak simpan berapa ringgit, Faris? Awak nak simpan berapa ringgit? RM2. So, maksudnya, dekat sini awak terus simpan RM RM2. So, awak tak adalah beli buku dengan beli air. Okey, ya Kadir? Kadir? Dengan RM2 tu awak akan beli air lah. Air mesin lah ni. Air mesin lah ni RM2. Maksudnya Kadir cikgu guna warna biru Okey. Kadir RM3 dia beli makanan. RM2 dia beli air. So dia dah cukup RM5. Okey, sebab 3 tambah 2 dah cukup RM5. Dia tak boleh belanja dah. Okey, macam Faris, RM3 dia beli makanan, RM2 simpan. Okey. Yang ini Faris, Faris pula. Warna biru cikgu guna untuk Kadir. Sekejap Okay, ini contoh contoh. Okey, kita belajar. Okey, yang ini Kadir. Kadir, okey, RM3 dia beli makanan. RM2 dia beli air. Air mesin. Cikgu tulis air mesin. Aiskrim soda kan, dia cakap kan. Okey. Untuk Faris, RM. Alamak. Faris, RM3. Faris beli makanan. RM2. Faris simpan. Okey, cikgu nak tanya kelas. Antara Faris dengan Kadir, yang manakah mempunyai pengurusan wang yang baik? Faris ke Kadir? Okay, cuba boleh bagi jawapan, boleh bagi pandangan. Tak ada masalah. Salah pun tak apa. Bukannya ada betul salah ni. Macam Faris, ya saya. Oh, Amar Muka surat, kejap. Cikgu pun dah lupa dah muka surat berapa. Muka surat 33. Sama-sama. Okey. Okey, so sekarang ni awak ada 2. Faris, RM3 dia beli makanan. RM2 dia simpan. Kadir, RM3 dia beli makanan. RM2 dia beli air mesin. Okey, antara kedua-dua murid ni, okey, yang manakah mempunyai pengurusan wang yang baik? Siapa boleh jawab? Ya, Lutfi Imran. Faris. Okey, kenapa Lutfi Imran kata Faris mempunyai pengurusan wang yang lebih baik? Okey, bagus. Okey, Faris mempunyai pengurusan wang yang lebih baik kerana Faris ada menyimpan wang dia untuk masa depan. Okey, untuk Kadir, bukannya tak baik Kadir Cuma Kadir tiada wang simpanan. Mana tahu lepas tu Kadir balik rumah tiba-tiba ada lagi ibu ataupun ayah dia bagi duit, itu dia simpan, itu kita tak tahu. Okey. Tetapi untuk awak belajar dalam celik wang ni, awak kena tahu awak perlu ada simpanan. Okey, awak perlu ada simpanan. Perbelanjaan mestilah awak belanja duit tu, mestilah adalah daripada duit awak belanja tu awak simpan. Boleh faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Ya Kadir? Boleh? Okey, bagus. Okey, maksudnya awak dah belanja, contohnya ibu ataupun ayah awak bagi RM5 dekat sekolah, awak pergi beli makanan, sekurang-kurangnya RM1 tu awak simpan lah. Okey, untuk simpan dalam tabung. Okey, untuk masa depan. Okey, ini adalah melibatkan duit jumlah yang kecil. Duitnya hanya RM5. Okey, kita lihat contoh dalam buku. Dia akan melibatkan wang yang nilai yang besar. Okey. Kejap Okey, seterusnya. Apakah kebaikan menyimpan wang? Siapa nak jawab? Apakah kebaikan menyimpan wang? Okey, ada Mikael kata. Okey, yang pertama, tidak membazir. Okey, tidak. Okey, bagus. Faris yang kedua, simpan untuk masa depan. Sekejap cikgu tulis lambat sikit. Masa depan. Okey, lagi.
Okey, bagus. Nanti duit banyak. Okey, simpan untuk dapatkan ataupun untuk kumpul duit yang banyak. Okey, lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ha. Apa lagi kebaikan awak simpan duit? Okey, yang pertama tidak membazir. Bagus. Okey. Tidak membazir. Awak tidak membazir wang. Awak tidak membazir membeli yang bukan-bukan. Okey, yang kedua awak simpan untuk masa depan. Okey, boleh guna untuk masa depan. Terutamanya bila melibatkan awak nak sambung belajar ke. Okey, ataupun awak nak membeli sesuatu ke. Awak boleh guna simpan untuk masa depan. Yang ketiga, simpan untuk dapatkan duit yang banyak. Okey, awak boleh simpan untuk dapatkan duit yang banyak supaya awak boleh guna pada masa hadapan ataupun awak dah nekat ataupun awak dah ada rasa nak kumpul duit untuk membeli sesuatu yang awak suka, awak boleh simpan untuk dapatkan duit yang banyak. Okey, yang keempat cikgu tambah Okey, kita simpan wang ni untuk kecemasan. Okey, apa guna kita simpan wang ni untuk kecemasan? Siapa boleh bagi tahu? Siapa yang boleh dapatkan ataupun boleh bagi idea kenapa kita simpan wang untuk kecemasan? Tak apa. Okey, untuk keperluan, Ahmad Zafar kata untuk keperluan. Okey, betul. Untuk keperluan. Okey. Yang lain? Oh, bagus. Untuk beli ubat. Okey. Untuk beli ubat. Lagi? Siapa lagi? Ubat demam. Okey, ubat demam. Kita letak kat sini kadir. Ubat demam. Okey, bagus lah tu. Beli ubat sebab apa? Sebab demam. Okey, betul bagus kawan-kawan awak bagi pendapat. Okey, yang pertama kita simpan kecemasan ni untuk keperluan. Keperluan bila kita nak guna. Contohnya bila awak tak ada duit, awak ada duit simpanan untuk awak gunakan. Okey, yang kedua untuk beli ubat ataupun untuk kecemasan. Maksudnya dekat sini beli ubat ataupun kecemasan ni, maksudnya tiba-tiba awak sakit, awak memerlukan duit yang banyak untuk awak biaya, untuk awak bayar doktor, untuk awak bayar pembedahan ke apa ke. Kecemasan ni juga boleh jadi tiba-tiba kita tak minta, tiba-tiba berlakunya kemalangan. Okey, kemalangan ataupun aksiden. Okey, kadang-kadang kita kena mengeluarkan duit. Contohnya untuk baiki kereta kita ke ataupun untuk kalau kita kemalangan yang melibatkan anggota badan kita, mungkin kita perlukan pembedahan ke untuk bayar perubatan, bayar hospital, bayar doktor. Okey, banyak kalau awak terlibat dalam kemalangan ni kadang-kadang kalau kemalangan tu teruk, lagilah banyak awak kena bayar. Okey, itu sebab kita menyimpan wang. Okey? Boleh faham tak kebaikan kita menyimpan wang? Boleh faham? Alright. Okey, baik. Kita tengok soalan daripada buku teks dulu. Okey, nampak Zarif, ini contoh daripada buku teks. Okey, Zarif dia menang hadiah. Berapa banyak hadiah dia menang kelas? Berapa hadiah dia menang ni? Ni 300. 300. Banyak ni 300 ni. Nampak? Zarif menang hadiah RM300. RM RM300. Banyak RM300 ni Okey. Tahniah. Okey, terima kasih puan. Okey, maksudnya ni nampak ni dia bagi cek dalam bentuk plakat ni kita panggil cek ni. Okey. Dia bagi hadiah ni. Okey. Zarif rancang wang untuk disimpan dan dibelanjakan. Nampak? Dia bukannya simpan saja. Mesti ada belanja, betul. Kadang-kadang untuk kepuasan diri awak, betul. Kadang-kadang awak dapat duit, mestilah awak nak kena belanjakan. Takkan simpan saja. Tapi tak boleh belanja saja, awak kena simpan juga. So, kedua-dua ni kena seimbang. Awak kena simpan dan juga awak kena belanja. Okey, belanja pula awak kena tahu. Belanja ke arah mana? Ke arah yang baik ataupun ke arah yang buruk. Okey, contoh belanja ke arah yang baik. Contoh bagi tahu cikgu, belanja ke arah yang baik. Apa contoh kalau awak belanja ke arah yang baik? Bagus, Lutfil. Kita beli buku, kita beli alat tulis, kita beli peralatan pembelajaran kita. Okey? Ini bagus. Untuk awak ini bagus. Okey? Beli peralatan untuk awak belajar. Okey, apa lagi yang baik?
Simpan kita simpan Amar. Yang ni kita sekarang ni kita belanja. Belanja dulu. Kita tengok belanja dulu. Belanja dulu. Apa yang baik lagi untuk belanja? Selain daripada belajar, apa lagi? Beli ikrok untuk belajar lah. Beli ikrok untuk kita belajar. Untuk kita belajar. Sekalilah dalam belajar ni. Beli ikrok, beli buku, beli alat tulis, beli kertas, beli beg. Tadi Kadir ada cakap tadi Kadir. Okey, kita kena bagi orang yang susah-susah. Maksudnya kita derma. Okey, kita derma. Ini adalah perbelanjaan yang baik. Kita derma. Ada duit lebih sikit, kita derma dekat orang. Contohnya, dia dapat 300, awak bagi RM20 ke RM50 ke, tak ada masalah. Kita derma kepada orang yang susah ataupun anak-anak yatim. Okey, kalau belanja yang buruk ni apa dia? Perbelanjaan yang buruk. Okey, beli permainan yang tidak berfaedah, betul? Okey, permainan tidak berfaedah. Okey, apa lagi? Beli PS5. Okey, beli PS5. Okey. Cikgu nak cerita pasal PS5 ni. Okey. Kalau awak rasa duit awak tu banyak untuk awak seimbangkan antara simpanan dan perbelanjaan, beli PS5 ni tak buruk untuk awak sebenarnya. Okey, tetapi kalau awak asyik dengan PS5, lama-lama buruk jugalah sebab awak asyik main PS5, awak tak belajar. Okey. Beli PC bagi cikgu, PC sebenarnya beli PC tak buruk. Okey, beli PC atau beli komputer tu tak buruk. Okey, dia bagus. Macam awak nak Google Meet, awak kena guna komputer juga, betul? Okey, itu adalah terpulang kepada terpulang kepada diri masing-masing. Beli handphone. Okey, beli handphone pun bagi cikgu tak adalah seburuk mana kalau awak gunakan handphone tu dengan betul. Okey, bagi cikgu yang buruk ni adalah beli benda yang tidak berfaedah. Yang tidak berfaedah. Contohnya, okey, mak awak dah masak kat rumah, awak pergi beli lagi jajan-jajan, coklat-coklat yang tak sihat. Faham tak cikgu? Faham tak maksud cikgu? Okey? Boleh faham? Okey, contohnya awak dekat rumah dah ada handphone, awak pergi beli lagi handphone baru. Sebab apa? Sebab lagi canggih. Itu adalah perbelanjaan yang tidak berfaedah. Boleh faham? Okey, so belanja dengan simpan awak perlu seimbangkan. Perlu seimbangkan kedua-duanya. Awak belanja, mestilah awak ada simpan. Awak tak boleh belanja sampai habis. Awak kena simpan. Okey, kita tengok apa yang Zarif buat dengan harga ataupun dengan wang yang dia menang RM300 ni. Okey, daripada wang hadiah RM300 ni, yang pertama Zarif buat adalah simpan di bank RM200. Nampak? Dia simpan RM200 dekat bank. Okey, daripada RM 300 tolak dengan RM 200. Sebab 200 ni dia simpan dekat bank. Dia tinggal berapa? Tinggal lagi berapa? 300 tolak 200, tinggal 100. Okey, 100 lagi tinggal. Okey, so 200 ni dia dah simpan dekat bank. Simpan di bank. Okey, apa lagi yang Zarif buat? Apa lagi yang Zarif buat? Yang ini, dia buat apa ni? Beli buku RM50. Okey, dia beli buku RM50. Okey, RM50 dia beli buku. Tolak lagi RM RM50. Okey, sifar tolak sifar, sifar 10 tolak 5, 5. Okey, so tinggal RM50. So dia beli buku. Ada lagi RM50. Apa lagi yang Zarif buat? Bawah ni. Dia beli permainan. Elok ke tak elok dia beli permainan kat sini? Elok ke tak elok? Okey, tengok sini kelas Bagi cikgu, tak kisah dia beli permainan. Sebab apa? Dia beli permainan berapa ringgit? Berapa ringgit? RM40. Dia simpan berapa ringgit? 200. Dia beli buku berapa ringgit?
RM50. Cikgu nak tanya, permainan tu RM40 je. Dia simpan dengan beli buku tu RM50. Mana lagi besar? Mana lagi banyak? Okey, simpan dengan beli buku ni lagi banyak. Okey, lagi banyak dia gunakan. So, tak ada masalah kalau dia beli mainan yang murah-murah untuk kepuasan diri dia. Tak ada masalah. Kalau awak rasa awak nak beli mainan, belilah. Tapi jangan lebih daripada simpanan dan juga perbelanjaan yang baik. Okey, kalau mainan tu merugikan awak, rugilah duit yang awak belanja tu. So, dia beli permainan ni bagi cikgu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia beli permainan tak sampai ataupun tak terlalu mahal. Okay, nak dibandingkan simpanan dia dekat bank sebanyak RM200 dengan beli buku RM50. Nampak? Simpan di bank dengan beli buku ni lagi banyak daripada dia beli mainan. Okay, so dia dah beli mainan, dia akan tinggal RM10. Dengan RM10 ni dia buat apa? Yes, dia derma dekat anak yatim. Nampak? Dia pun tak lupa kepada orang-orang yang susah. So, dengan RM10 tu, dia derma kepada anak-anak yatim. So, habislah perbelanjaan dia. Okay, maksudnya sekarang, dia menggunakan wang dengan... Okay, cikgu nak tanya, adakah Zarif bijak mengurus wangnya? Betul tak dia guna wang dia? Bijak tak dia uruskan wang dia? Cikgu nak tanya kelas. Sebab apa bijak? Sebab apa dia bijak? Sebab apa dia bijak menguruskan wang dia? Okey, sebab apa dia ada simpanan. Dia simpan berapa? Dia simpan berapa? RM200. Banyak Okey, dia belanja untuk kebaikan berapa? Belanja baik lah cikgu tulis. Berapa? Yang ni satu RM50 betul? Okey, yang ini RM10. Berapa tambah 2 ni dapat berapa? 50 tambah 10 dapat berapa? 50 tambah 10 dapat berapa? 60. So, RM60. RM60 dia belanja baik. Okey. Yang belanja permainan ni hanya RM40. Nampak? Dia dah menguruskan wangnya dengan baik kerana dia simpan 200 dan dia belanja ke arah kebaikan sebanyak RM60. Mainan tu hanya RM40 saja dia guna. So, Zarif telah menguruskan wangnya dengan baik. Boleh faham tak kelas apa yang kita belajar hari ni? Boleh faham tak? Okay, hari ni awak kena tahu macam mana awak belajar cara uruskan duit awak. Okay, macam ibu dan ayah awak bagi duit belanja, awak kena uruskan dengan baik. Bukannya ibu dan ayah awak bagi duit RM5 ataupun RM10 ataupun RM3 belanja tu, awak terus habiskan untuk hari tu. Awak kena simpan. Awak kena gunakan duit tu dengan baik. Okay, baik. Seterusnya. Kamu dapat duit raya RM200. Banyak ni, 200. Okay, RM200. Okay. Apa yang awak buat dengan duit ni? Apa yang awak buat? Okay, siapa nak bagi cadangan? Siapa nak bagi cadangan? Dengan RM200. Okay, Mio Rifki. Dekat tangan. Oh, dah turun dah. Ya, Afif. Dengan 200. Okay, Afif pun hilang. Ya, Faris. Apa dia, Afif? Okay. Memanglah untuk masa depan. Cikgu nak tahu apa duit tu yang awak guna. Macam Faris cakap, simpan. Okey, simpan. Simpan berapa ringgit, Faris? Berapa? Okey, 100. Faris kata simpan RM100. Okey, daripada RM200 ni yang ada asalnya awak dah simpan 100. Tinggal lagi berapa? Untuk buat ni awak kena buat operasi apa? Operasi tolak. Okey, RM100 tu awak simpan. Tinggal lagi berapa? Sifar tolak sifar. Sifar tolak sifar. Sifar 2 tolak 1. 2 tolak 1. 2 tolak 1 dapat berapa? 2 tolak 1 dapat berapa? Dapat 1. Okey, so yang duit awak sekarang tinggal adalah RM100 sekarang ni. Okey, sekarang ada awak tinggal RM100. Okey, ya Rifki. Apa lagi yang awak buat?
Rifki. Dengan duit RM100 ni. Apa lagi nak buat? Kita kena gunakan dia. Oh, Rifki dah turun tangan. Okey, beli barang rumah. Apa itu Rifki barang rumah? Contoh. Beli barang rumah. Okey. Okey, Amal Zafran kata bagi mak. Okey, tulis sini bagi mak. Berapa banyak nak bagi mak? Okey, Amal Zafran kata RM50 bagi mak. Okey, bagus. Tak ingat, dia tak lupa mak dia. Ha? Nampak dia bagi mak dia RM50. Okey, so awak ada 100, awak bagi mak awak RM50. Okey, kita tolak lagi. Sifar, tolak Sifar. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam. Akan jadi 10. 10 tolak 5. 5. Jadi tinggal RM50. Okey, Rifki tak cakap tadi berapa ringgit dia nak belanja beli barang. Awak ada RM50 Rifki nak beli barang. Beli barang apa tu? Yang lain tak nak bagi idea. Yang lain tak nak bagi idea. RM50 lagi. Awak nak buat apa lagi? Beli buku. Okey, Faris kata beli buku. Okey, Rifki ni kita padam lah. Sebab dia senyap je berapa banyak duit nak belanja dia tak bagi tahu. Okey, Afif kata beli hadiah untuk ayah. Okey, kejap ya. Kita tengok kita beli buku dulu. Okey, Faris, berapa ringgit nak guna duit untuk beli buku? RM30. Okey, Faris guna RM30 untuk beli buku untuk awak belajar. Okey, bagus. Okey, so tulis RM30. Okey, Sifar tolak Sifar. Sifar 5 tolak 3 sama dengan 2. So, ada lagi baki RM20. Okey, RM20 tu nak buat apa tadi, Afif? Okey, Afif bagus. Dia ingat ayah dia. Okey, beli hadiah untuk ayah. Okey, dia beli hadiah untuk ayah. Beli hadiah untuk ayah. Berapa banyak Afif nak beli hadiah untuk ayah? Berapa ringgit? Okey, Afif nak gunakan kesemua duitnya RM20. So, RM20 yang ada pada baki tadi, Cikgu tulis dekat bahagian belah kiri skrin awak ya. Tolak dengan RM20. So, duit pun telah habis dibelanjakan. Okey. Ini adalah perbelanjaan bagi murid-murid kelas 2 Cermelang. Nampak? Okey, dia simpan RM100. Okey, bagus. Lepas tu dia beli buku RM30. Bagus. Okey, lepas tu dia bagi mak RM50. Bagus. Oh, mak kau bagi banyak, ayah bagi sikit. Okey, beli hadiah untuk ayah RM20. Okey, tak apa. Yang penting awak bagi. Okey, ini adalah merupakan pengurusan wang yang baik. Okey, pengurusan wang yang baik. Okey. Boleh faham tak cara kita nak uruskan wang dengan baik? Boleh. Okay, yang penting awak ada simpanan, awak ada belanja ke arah kebaikan, contohnya beli buku, derma ataupun semua tu, ataupun beri ibu ataupun ayah awak, dan juga awak boleh beli untuk kepuasan diri awak. Contoh awak nak beli mainan ke apa, terpulang, boleh. Tapi mestilah ada simpanan dalam perbelanjaan awak. Boleh kelas? Boleh? Okey, bagus. Okey, baik. Untuk hari ni, okey, awak boleh buat muka surat 111. Okey, dekat situ ada celik wang. Okey. Sini awak akan belanja. Apa yang awak nak buat? Awak akan fikir sendiri apa yang awak nak buat. Okey, apa yang awak nak buat? Awak akan belanja. Okey. Okey, awak akan dapat. Okey, ni Adi, dia tulis Adi. Adi ni dia dapat anugerah cemerlang. Dia dapat RM500. Okey, bantu Adi untuk uruskan wang dengan bijak. Okey, dia dah bagi tahu dekat situ. Okey, ada simpan dalam bank, ada belanja kawan makan, ada derma tabung bencana, simpan dalam tabung. Okey, ada lagi 2 yang kosong tak, boleh bantu dia nak tulis nak buat apa dengan lagi dua ruang yang kosong tu. Okey? Boleh buat sekarang, siapa nak buat tak ada masalah, cikgu boleh bantu. Cikgu nak stopkan cikgu punya video ni dulu untuk kawan-kawan awak.